selamat datang ke ITTV. Kamu bersama-sama saya Cikgu Intan untuk mata pelajaran sains tahun 6. Ni tahun 6 ni, permulaan kita berjumpa. Dan untuk bab 1 iaitu kemahiran saintifik adalah bab yang panjang. Tetapi cikgu cuba jadikan dia adalah bab yang sangat menarik dengan eksperimen-eksperimen yang cikgu dah sediakan untuk kamu. Jadi jangan ke mana-mana, bersama-sama cikgu lagi selepas ini. Kenapa pentingnya kamu belajar mengenai kemahiran saintifik? Ini kerana sains mestilah dikaitkan dengan eksperimen. Eksperimen tu apa? Kamu dah tahun 6. Kamu juga belajar masa tahun 4, tahun 5 kemahiran saintifik. Betul tak? Jangan cakap tak betul. Jawapan dia mesti betul. Kamu dah belajar. Jadinya untuk eksperimen, sebab itulah cikgu ada satu sesi ataupun beberapa sesi eksperimen yang cikgu dah sediakan untuk kamu supaya kamu boleh cuba di rumah. Dan kemahiran saintifik penting sebabnya kalau kamu nak buat eksperimen, kamu kena tahulah apa dia langkah-langkah ataupun cara-cara yang diperlukan sebelum kamu memulakan eksperimen. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua bahagian iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Jom kita pergi kepada kemahiran proses sains. Yang pertama iaitu ada dua cabang lagi bawah dia, kemahiran asas dan juga kemahiran bersepadu. Jadi yang asas ni kita ada banyak sikit dan bersepadu tu ada banyak jugalah. Jadinya untuk kemahiran proses sains yang memerhati, mengelas, apa lagi? Membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah. Itulah kemahiran proses sains. Jadinya khas untuk kamu, cikgu ada satu eksperimen iaitu perhatikan macam mana darah bergerak. Macam mana? Kita dah bersedia ni. Cikgu dah semangat ni. Kita nak tengok eksperimen darah bergerak. Nama ni cikgu je yang bagi. Bukan darah betul ya, jangan takut. Kita bukan nak guna darah siapa-siapa pun, tapi kita nak guna pewarna-warna merah yang macam darah. Satu cikgu panggil sebagai darah bergerak. Okey. Untuk eksperimen ni, kenapa cikgu buat eksperimen ni? Sebab cikgu nak kamu aplikasikan balik apa yang kamu dah belajar untuk kemahiran proses sains seperti apa dia? Seperti memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Semua-semua tu dalam satu eksperimen. Tapi tak semua kemahiran proses sains ni kita boleh gunakan untuk eksperimen yang cikgu dah sediakan. Tapi, banyaknya tapi. Jangan pergi mana-mana. Cikgu dah nak mula ni. Untuk eksperimen darah bergerak, bahan-bahan yang kita perlukan ialah minyak masak. Tak kisahlah berapa banyak yang kamu perlukan. Kemudian kita ada pewarna merah. Pewarna merah ya sebab darah. Jangan buat biru ke, hijau ke, kuning. Kemudian, ini adalah bahan yang paling penting iaitu Panadol soluble ataupun kamu boleh gunakan vitamin C yang macam Ino tu. Dia ada macam menghasilkan gas. Kemudian, kita ada air. Jadi, 4 bahan ni je. Dan senang untuk kamu dapat. Masa untuk kita mulakan eksperimen darah bergerak. Langkah pertama, kamu kena masukkan minyak ke dalam bekas, apa-apa bekas sekalipun. Kalau cikgu pilih kelalang kun. Langkah kedua, apa kamu perlu buat? Kamu tuangkan air, tak payah banyak, sikit aja ke dalam minyak ini. Jadi cuba kamu lihat betul-betul. Takkan bercampur kan? Sebabnya ketumpatan minyak dengan air dia tak sama. Satu berat, satu lagi ringan. Sebab tu dia tak boleh bercantum. Langkah ketiga, ambil pewarna merah. Lepas tu kamu titiskan dalam, cikgu rasa 8 cukup. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih pun boleh. Tak ada apa-apa pun. Sebab dia hanya pewarna merah. Okey, kamu boleh nampak mula-mula dia terapung. Lepas tu dia tenggelam. Pun sama. Ketumpatan dia sama dengan air. Tapi tak sama dengan minyak. Dan langkah yang terakhir, ambil satu Panadol soluble ataupun apa sahaja. Dan masukkan ke dalam eksperimen kita. Dan cuba tengok apa yang kamu boleh perhatikan. Dah mula tu. Nampak tak tu? Nampak tak macam darah bergerak? Nampak kan?
Macam mana? So, kamu boleh cuba kat rumah sebab dia eksperimen ni sangat menarik. Cikgu nak terangkan apa dia gas yang dihasilkan di sini. Gas yang dihasilkan ialah gas karbon dioksida. Dan kerana itu, apabila Panadol soluble ni kita masukkan ke dalam air dan minyak, maka gas karbon dioksida akan dihasilkan. Jadi yang kamu nampak bergerak-gerak tu adalah kesemua campuran pewarna merah, air dan juga minyak. Ni kamu boleh tengok kan? Itu adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan. Tetapi kenapa dia jadi macam ni? Sebab ketumpatan kesemua tu tak sama. Sebab itulah dia jadi macam darah yang bergerak. Senang je bahan-bahan dia. Kamu boleh cuba dekat rumah dan eksperimen ini sangat selamat. Mari kita lihat beberapa kemahiran sains yang asas bermula daripada memerhati. Kamu kena ingat kalau memerhati kita kena gunakan 5 deria. Apa dia? Penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan juga sentuhan. Kita pergi kepada mengelas. Mengelas pula ialah mengasing dan mengumpulkan objek. Dan seterusnya, pergi kepada mengukur dan menggunakan nombor. Untuk ini, kamu perlu menggunakan alat yang berpiawai. Maksudnya yang ada nombor. Dan selepas itu, kita pergi kepada membuat inference. Macam biasa, inference ialah sebab. Kenapa sesuatu perkara itu terjadi? Dan selepas membuat inference, kita ada meramal. Maksudnya kamu kena menjangka ataupun membuat jangkaan. Dan selepas meramal, kamu kena ada kemahiran berkomunikasi pula. Berkomunikasi ni ialah kamu memilih dan menyampaikan maklumat dan seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa yang mana kamu kena bagi penerangan tentang perubahan mengikut masa. Maksudnya, satu eksperimen tu kamu kena bagi masa untuk dia menghasilkan hasil ataupun keputusan. Kemahiran sains bersepadu pula, kita ada sambungannya iaitu macam mana kita nak mentafsir data, iaitu berikan penerangan yang rasional. Rasional ni maksudnya apa? Yang logik. Daripada hasil keputusan yang kamu dapat, kamu kenalah pandai terangkan. Dan seterusnya kita ada mendefinisi secara operasi. Ini bermaksud tafsiran ataupun maksud sesuatu eksperimen ataupun hasil keputusan yang kamu dah dapat. Kita ada pengawalan pemboleh ubah ataupun mengawal pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah yang kita dah belajar sebelum ni iaitu dimanipulasi ataupun diubah, bergerak balas ataupun pemerhatian yang kita lakukan dan dimalarkan iaitu yang sama. Selepas pemboleh ubah, kita juga ada membuat hipotesis. Hipotesis ni apa cikgu? Hipotesis ni ialah pernyataan yang berkaitan dengan pemboleh ubah. Kalau pemboleh ubah satu tu dimanipulasi, kita tambah dia punya jumlah. Macam mana dengan pemerhatian yang kita dapat? Adakah makin bertambah? Adakah makin berkurangan? Itu adalah contoh macam mana cara nak buat hipotesis. Dan akhir sekali, yang paling menarik ialah mengeksperimen, menjalankan penyiasatan. Di mana kalau kamu dah bersedia dengan semua kemahiran sains, asas dan bersepadu, maka bolehlah kamu buat eksperimen. Kita dah habis untuk kemahiran saintifik yang mana? Yang kemahiran proses sains. Ada asas, ada bersepadu. Yang banyak-banyak tu, kamu dah belajar dengan cikgu. Dan yang terakhir ialah kemahiran manipulatif. Kan kita dah sampai eksperimen tadi kan? Cikgu dah tunjuk kamu satu eksperimen iaitu darah bergerak. Yang untuk kemahiran manipulatif, cikgu ada eksperimen lagi untuk kamu. Yang mana tajuknya ialah macam mana lilin minum. Cikgu ni mana boleh lilin minum? Boleh. Dengan cara cikgu lah. Cikgu punya tajuk. Jadinya nanti kamu tengok macam mana eksperimen, macam mana lilin minum. Sebelum kita pergi kepada eksperimen, sabar dulu. Cikgu nak terangkan apa yang dimasukkan dengan kemahiran manipulatif. Kalau kamu nak buat satu eksperimen,
kamu kenalah ada kemahiran psikomotor. Gitulah. Kita kena tinggi sikit bahasa kita sebab kamu dah darjah 6. Psikomotor ni apa? Bukan motosikal ya. Psikomotor ni maksudnya kamu kena tahu otot dan fizikal. Bukan suruh pergi gym, bukan. Jika kamu buat eksperimen, bermaksud kamu kena tahulah apa yang diperlukan ataupun kita panggil hands on. Kamu kena cuba buat eksperimen tu. Barulah kamu tahu, barulah kamu faham dengan lebih dalam lagi mengenai apa sahaja teori-teori yang berkaitan dengan eksperimen itu. Dan tajuk ini manipulatif ialah macam mana cara kamu nak mengendalikan eksperimen yang berkaitan dengan sains. Seperti yang kamu telah pelajari, untuk kemahiran manipulatif kita ada 5 bahagian. Yang pertama, mengguna dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat. Yang ketiga, suka melukis? Kamu kena tahu melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat. Dan yang keempat, menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Dan yang terakhir sekali ialah kita kenalah bersihkan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Dah tiba masa untuk eksperimen kita yang seterusnya, iaitu kamu tahu tak lilin boleh minum? Tak percaya jom tengok eksperimen cikgu. Nama dia macam mana lilin minum. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan ialah gelas yang tinggi. Lepas tu kamu perlukan 2 lilin. Jangan panjang sangat lilinnya. Lidi sate, pencucuh api, kemudian pinggan dan juga air. Cikgu nak mulakan ni eksperimen kita. Langkah yang pertama, kamu ambil, ini nama dia pencucuh api kan. Jadinya kamu hanya boleh buat dengan pemerhatian ibu dan bapa kamu. Jadi cikgu pun tembak. Bila cikgu tembak, api keluar. Jadi lepas api keluar, kamu kena jadikan lilin ni berdiri tegak. Buat cara macam ni. Kalau kamu tak boleh buat, minta tolong orang dewasa yang buatkan. Sebabnya kita nak dia punya lilin yang cair ni untuk jadikan lilin ni berdiri macam ni. Kemudian lilin yang kedua, kita letak dekat tengah-tengah pinggan ya. Okey. Yang kedua, buat benda yang sama juga. Cairkan dia punya lilin dan tegakkan, dirikan dia. Langkah seterusnya, bagi dia macam keras dulu. Dah bawah tu dah keras. Barulah kita letak air. Okey, tuang air sikit. Bagi agak-agak. Jangan penuh sangat. Kamu tengok cikgu buat. Nanti kamu boleh cuba buat ya. Dan untuk bagi cantik sikit, cikgu tambah pewarna iaitu warna hijau. Best ni eksperimen ni sebab kita boleh main dengan warna, main dengan air. Apa guna lidi sate? Lidi sate ni kita gunakan untuk kita kacau supaya hijau dia seragam ataupun sama. Tengok ni tengok. Nanti kamu boleh buat. Okey, agak-agak dah macam seragam tu. Boleh lah tu. Letakkan lidi sate ni. Ni yang langkah paling penting ni. Ambil gelas yang tinggi tu. Masukkan dalam lilin. Tengok ni. Apa yang kamu boleh perhatikan. Tengok pada paras air yang warna hijau tu. Yang dalam cawan. Cuba kamu tengok. Apa sedang berlaku? Tengah naik kan? Itulah cara lilin minum. Tunggu lagi, tunggu. Kamu kena tengok sampai habis ni. Tengok dia punya air tu. Makin naik tak? Tinggi kan daripada asal? Kamu tengok air yang dekat luar ni. Makin sikit. Dalam makin tinggi. Tak habis lagi, tak habis lagi. Tengok lagi. Perhatikan yang luar, perhatikan yang dalam. Eksperimen ni senang, jadinya kamu boleh cuba dekat rumah. Setiap eksperimen mestilah ada penerangannya ataupun kita panggil sebagai kenapa ia berlaku. Cuba kamu tengok ya. Kamu tengok ni, kalau cikgu letak lilin dekat dalam, bila dia tengah membakar ataupun lilin tu terbakar, maka
dia akan menghasilkan apa dia? Karbon dioksida. Tapi, bila cikgu tutup lilin yang tengah terbakar tu dengan gelas yang tinggi, maka habislah oksigen dekat dalam ni. Bila oksigen habis, sebab itulah berlaku perbezaan tekanan. Kalau kamu naik kapal terbang, tekanan dekat atas kurang kan? Sebab oksigen kurang. Jadinya oksigen kurang, tekanan dalam ni pun jadi beza dengan yang luar. Sebab itu air tersedut ke dalam cawan. Air yang kat luar rendah, air kat dalam tinggi. Lepas kamu dah buat eksperimen macam mana lilin minum air yang berwarna hijau tu, kamu kenalah gunakan serba sedikit kemahiran manipulatif yang cikgu dah ajar yang 5-5 tu. Tapi tak semua tu kamu akan gunakan ataupun aplikasikan sebab dia hanya berpandukan kepada eksperimen apa yang kamu buat. Kalau kamu pakai alat radas macam ni, kamu kenalah tahu macam mana cara nak bersihkan dengan cara yang betul. Kalau kamu ada spesimen belalang, kamu kenalah tahu macam mana nak melukis gambar belalang. Kita dah belajar dah kemahiran saintifik untuk yang proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Dan dah bersedia dengan soalan-soalan cikgu? Ada banyak ni. Mestilah dah bersedia. Jom tengok. Soalan 1. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah menghasilkan jam nanas. Macam nak pergi beraya pula. Untuk P, kupas nanas dan bersihkan. Kemudian potong kecil-kecil. Q, kisar nanas tadi sehingga hancur. R, tempat kosong. S, kacau jam nanas dan tutup api apabila jam kelihatan betul-betul pekat. T, sejukkan jam dan masukkan ke dalam bekas. Labelkan bekas jam nanas. Soalan cikgu, apakah langkah R? A. Basuh nanas dan toskan. B. Potong nanas dan asingkan. C. Kacau nanas sehingga sebati. D. Masakkan isi nanas bersama gula menggunakan api yang perlahan. Pernah tak kamu tengok macam mana cara ibu ataupun mama ataupun emak kamu buat jam nanas dekat dapur? Sekarang ni daripada soalan cikgu, mungkin lepas ni kamu boleh tolong ibu kamu. Betul tak? Lepas kita dah ambil nanas tu, kita dah potong-potong. Lepas dah potong-potong, kita blend ataupun kita kisarkan dia sampai jadi hancur. Lepas tu barulah kita masuk dalam kuali. Masukkan dalam kuali untuk apa? Untuk kita panaskan. Kalau kita nak jadi pekat, kita tambah dengan gula. Oh, cikgu macam dah mengajar masakan jam nanas pula. Okey, balik kepada soalan kita. Soalan dia, apakah langkah R? Ini nak kaitkan dengan apa ya? Ini adalah langkah-langkah sebelum kamu mengeksperimen. Kamu bayangkanlah kalau kamu nak buat jam nanas tu, kamu tengah buat satu eksperimen. Jadi kamu kena tahulah langkah-langkahnya. Jadinya, apa jawapannya? Jom kita tengok. Dan jawapannya ialah D. Masakkan isi nanas bersama gula menggunakan api yang perlahan. Soalan 2. Rajah menunjukkan satu penyiasatan tentang kestabilan 3 buah model X, Y dan Z yang berbeza luas tapak diletakkan di atas sekeping cardboard. Murid mencondongkan cardboard dengan perlahan-lahan dan didapati model Y jatuh dahulu diikuti model Z dan X. Persoalannya, padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan ini. Di sebelah kiri kamu ada maklumat iaitu ketinggian model dan juga luas tapak. Dan di sebelah kanan kita ada pemboleh ubah. Ada 3 jenis iaitu yang pertama, dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Berbalik semula kepada apa dia 3 jenis pemboleh ubah yang cikgu dah cakapkan. Kita ada apa tadi? Dimanipulasi, maksudnya yang kamu dah ubah. Kalau dimalarkan yang sama. Kalau apa lagi satu? Bergerak balas. Bergerak balas ni maksudnya
pemerhatian yang kamu perhatikan. Maknanya hasil keputusan eksperimen kamu. Lihat pada tiga-tiga model tu. Kalau dia punya ketinggian, sama tak? Sama kan? Kalau sama, ketinggian model mestilah pemboleh ubah yang dimalarkan yang sama. Luas tapaknya pula. Sama ke? Tak sama kan? Jadinya, luas tapak ialah pemboleh ubah yang kita manipulasi. Itulah jawapannya. Soalan 3. Rajah menunjukkan bangku kayu yang dibuat oleh Azman. Kita ada B dan juga A. Jika kaki bangku direndahkan dari A ke B, apakah yang akan berlaku? A. Bangku lebih cantik. B. Bangku lebih stabil. C. Bangku menjadi lebih kukuh. D. Bangku menjadi tidak stabil. Sebenarnya kan, soalan ni berkaitan dengan apa dia? Membuat ramalan ataupun kita jangkakan. Kalau daripada bangku yang paras A yang lebih tinggi, kita potong bagi pendek ke paras B, bangku yang lebih rendah, lebih stabil ke tak stabil? Mestilah lebih stabil. Tapi untuk kita cakap kukuh, dia tak kukuh ya sebab bangku ni boleh jatuh. Dan kalau cikgu dah cakap macam ni, kamu mestilah tahu jawapannya yang mana. Jawapannya ialah B, bangku lebih stabil. Soalan 4. Rajah menunjukkan satu eksperimen yang telah dijalankan oleh sekumpulan murid. Cuba kamu perhatikan gambar yang ditunjukkan. Kita ada 2 bikar, kemudian 1 cermin. Bikar yang di sebelah kiri dipanaskan dan bikar di sebelah kanan ataupun bikar L kita biarkan. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pemanasan diteruskan selama 40 minit lagi. A. Isi padu air dalam bikar K bertambah. B. Isi padu air dalam bikar L berkurang. C. Isi padu air dalam bikar K masih sama. D. Isi padu air dalam bikar L bertambah. Kamu panaskan bikar K. Jadinya kalau pemanasan berlaku, apa yang akan berlaku? Penyejatan. Betul tak? Penyejatan ni ialah daripada air bertukar kepada wap air. Wap air tu akan pergi kepada apa dia? Cermin. Jadinya cermin tu saja dibuat condong supaya nanti cermin tu panas, akan berlaku penyejatan dan air tu akan masuk ke dalam bikar L. Jadi kalau kamu panaskan lagi 40 minit, kamu rasa apa yang kamu akan nampak? Mestilah jumlah air dalam bikar L akan bertambah. Dan jawapannya ialah D. Isi padu air dalam bikar L bertambah. Soalan 5. Rajah menunjukkan objek yang dikelaskan dalam kumpulan X dan Y. Dalam kotak X, kita ada pilih air dan juga penjepit G. Dan kotak Y, kita ada kapak dan juga gergaji. Soalannya, manakah antara berikut boleh dikelaskan dalam kumpulan X dan Y? Untuk A, X ialah pisau dan Y ialah spana. Untuk B, X ialah steering kenderaan dan Y ialah pengasah pensel. C, X ialah tukul besi, Y ialah pisau. Dan D, X ialah pemutar skru dan Y ialah tangga. Ini berkenaan dengan mengelas. Jadi kamu kena pandailah nak tengok macam mana ciri-ciri yang khas. Untuk X, apa ciri-ciri khas yang kamu boleh tengok? Kalau pilih air, kita boleh pusing-pusing. Kalau penjepit G tu pun kita boleh pusing-pusing. Jadi konsep kita ialah pusing-pusing. Dan Y ialah kapak untuk kita motong apa-apa. Kalau gergaji kita gunakan untuk memotong juga. Jadinya, fikir. Dan jawapannya ialah B.
X ialah steering kenderaan yang boleh berpusing-pusing. Y ialah pengasah pensel yang boleh mengasah pensel. Soalan 6. Omar telah diberikan 3 magnet P, Q dan R yang berbeza saiz. Guru ingin Omar memilih magnet yang mempunyai daya tarikan yang paling kuat. Rajah menunjukkan bilangan paku yang dapat ditarik oleh ketiga-tiga magnet tersebut. Kita ada magnet P, Q dan R seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah. Daripada hasil penyiasatan, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Untuk soalan definisi secara operasi, kamu kena tengok dengan teliti pada gambar yang ditunjukkan. Kalau magnet tu kecil, paku dia sikit. Makin besar magnet tu, makin banyak pakunya. Cuba kamu bagi definisi ataupun maksudnya. Maksudnya ialah kalau terdapat banyak bilangan paku pada magnet yang bersaiz besar kan. Kalau bersaiz kecil, boleh juga terdapat sedikit bilangan paku pada magnet yang bersaiz kecil. Jawapan cikgu ialah terdapat banyak bilangan paku yang tertarik apabila saiz magnet semakin bertambah. Kamu hendaklah siapkan diri kamu dengan peperiksaan UPSR. Jadinya, untuk setiap tajuk yang kita belajar, cikgu akan sediakan pelbagai soalan supaya kamu lebih bersedia, mantap dari segi minda. Dan dengan itu, kita dah belajar kemahiran saintifik yang mempunyai 2 cabang, iaitu kemahiran proses sains, asas dan bersepadu dan juga kemahiran manipulatif. Ini semua adalah berkaitan dengan eksperimen. Jadinya, kita akan bersama-sama lagi, jangan risau, untuk bab-bab yang seterusnya. Jumpa lagi cikgu di bab yang seterusnya. Bye-bye.